Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safwan bin Ali Osman dari kelas 3B, nombor metrik DI 19221. InsyaAllah pada kali ini saya akan memberikan tazkirah ringkas mengenai tentang adab-adab dalam berbeza pendapat. Jika kita lihat pada hari ini, banyak berlaku perselisihan ataupun pertelingkahan ataupun pergaduhan akibat daripada perselisihan pendapat. Ini kerana setiap orang lain cara dia berfikir. Oleh itu, kita hendaklah mengetahui adab-adab yang perlu kita amalkan apabila kita berada dalam situasi di mana berlaku perbezaan pendapat. Antara adab-adab yang perlu kita amalkan ialah ikhlaskan diri kerana Allah untuk mencari kebenaran. Hal ini kerana boleh jadi kita punya pendapat itu boleh jadi benar, boleh jadi salah. Jadi apabila kita apabila kita cenderung kepada kesilapan, maka kita akan mudah untuk menarik balik kita punya kesalahan yang kita ungkapkan. Dan yang kedua ialah berlapang dada terhadap masalah yang diperselisihkan. Ini kerana masing-masing ada hujah dan dalil untuk menguatkan pendirian mereka. Jadi, apabila kita tidak menemui titik pertemuan ataupun titik persamaan, maka berlapang dadalah untuk mengelakkan masalah yang lebih besar lagi berlaku. Dan yang ketiga ialah tidak mengeluarkan kata-kata yang kesat apabila berlaku perbezaan pendapat. Contohnya, memaki hamun, mencarut, meninggikan suara ataupun mengeluarkan perkataan yang kasar. Ini jelas menunjukkan akhlak yang buruk dan bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang keempat ialah tidak menjatuhkan ataupun mengaibkan pihak yang kita tidak bersetuju. Contohnya, apabila kita tidak bersetuju dengan dia, kita mencari kekurangannya, mencari kesalahannya untuk kita canang di hadapan orang ramai dan menyebabkan dia menjadi malu di hadapan orang lain. Dan yang kelima ialah tidak menuduh orang yang kita tidak bersetuju dengan tuduhan yang jahat seperti sesat, kafir, munafik dan sebagainya. Ini banyak berlaku dalam kalangan kita sendiri. Apabila kita tidak bersetuju dengan suatu perkara itu sahaja, terus dilabel sesat, kafir dan sebagainya. Contohnya, apabila berlaku perbezaan pandangan dalam urusan agama, mungkin apabila suatu ulama tu ataupun suatu kumpulan yang kita tidak cenderung kepada mereka, dan kita akan sesatkan mereka, kita kafirkan mereka hanya kerana isu yang kecil sahaja. Itulah. Jadi kesimpulannya yang kita boleh ambil di sini ialah apabila berlaku perselisihan ataupun perbezaan pendapat, maka marilah sama-sama kita merenungi firman Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dicatatkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, jika kalian berbantah-bantah yakni berselisih dalam suatu perkara, maka hendaklah kalian mengembalikannya kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika benar-benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi kesimpulan yang boleh kita ambil daripada ayat Al-Quran tadi, apabila berlaku perselisihan pandangan ataupun perselisihan pendapat, maka hendaklah kita timbang dengan neraca Al-Quran dan Sunnah. Jika pendapat kita ataupun pendapat seseorang itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima dia punya pandangan. Namun, jika dia punya pendapat ataupun pandangannya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan tolak dia punya pandangan kerana Al-Quran dan Sunnah merupakan sebaik-baik petunjuk. Seperti mana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh pada dua perkara ini, maka kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila,
kusta dan segala penyakit yang berbahaya. Amin amin ya rabbal alamin.